الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون كما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan rasa takut dan gerut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah agar kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang tajuk tuntutan taubat dan keinsafan. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam adalah dituntut supaya sentiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bermaksud kembali menyerahkan diri dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia merupakan satu natijah daripada penyesalan seseorang hamba yang telah terjerumus melakukan kesalahan dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan taubat ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam surah Al-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang mafhumnya, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyeru umat manusia agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Bertaubat kepada Allah dapat menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan ianya dapat menghilangkan rasa gundah gulana, susah hati terhadap dosa yang telah dilakukan. Bahkan tujuan untuk taubat itu sendiri adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Namun begitu, taubat yang dapat menghilangkan dosa-dosa mestilah dilakukan dengan memenuhi 4 syarat yang utama sebagaimana digariskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama syaratnya ialah orang yang bertaubat mestilah menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Yang kedua, orang bertaubat itu hendaklah berhenti dengan serta-merta daripada melakukan semula kesalahan tersebut. Yang ketiga, orang yang ingin bertaubat itu mestilah berazam untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan itu. Dan yang keempat, sekiranya kesalahan tersebut dilakukan terhadap sesama manusia, maka hendaklah dia memohon maaf kepada orang tersebut ataupun mengembalikan barang yang telah diambilnya ataupun mengembalikan kezaliman yang telah dilakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagaimana cara bertaubat yang betul? Amanah taubat bukanlah sekadar perkataan sahaja,
tetapi sebaliknya perlu disertai dengan keinsafan dan penyesalan terhadap taubat, dan penyesalan kerana taubat yang tidak disertai dengan keinsafan dan penyesalan dalam hati tidak akan dianggap sebagai taubat nasuha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima." Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang mereka hampir mati, maka ia berkata, "Sesungguhnya sekarang aku bertaubat," sedangkan taubatnya itu sudah pun terlambat. Dan demikian jugalah halnya orang-orang yang mati sedangkan mereka mati dalam keadaan kafir. Orang-orang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terberi sakitnya. Ayat di atas menyatakan bahawa terdapat 3 golongan yang mana apabila mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat mereka. Yang pertama, golongan orang yang sering mengulangi kesalahan selepas dia bertaubat. Yang kedua, orang yang bertaubat tetapi sudah hampir dengan kematian, dan apabila tanda-tanda besar kiamat telah pun muncul, orang seperti ini tidak diterima taubat mereka oleh Allah. Dan yang ketiga ialah orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Bagaimanapun mereka bertaubat, maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan ini bukan sahaja tidak diterima taubat mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah pun menyediakan azab siksaan yang amat pedih di akhirat kelak bagi mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengapakah golongan tersebut tidak diterima taubat mereka? Sudah tentulah kerana lafaz taubat tidak lahir daripada hati yang tulus ikhlas dan tidak menginsafi dan menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka hanya takutkan kematian, lalu mereka pun bertaubat. Golongan seperti ini hanyalah menyatakan taubat mereka kerana penyesalan yang bersifat sementara ataupun kerana berada dalam keadaan yang terpaksa, takut kepada kematian dan sebagainya. Sebaliknya, apabila keinginan nafsu mereka memuncak semula dan mereka berada dalam keadaan yang lalai, maka mereka kembali mengulangi perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan dan yang pernah mereka taubatkan. Kesedaran mereka hanya akan muncul apabila nyawa mereka telah sampai ke penghujungnya. Tetapi malang, kerana pada ketika itu taubat yang diucapkan sudah tidak lagi membawa sebarang makna kepada mereka. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang hamba selagi mana nyawanya belum sampai ke kerongkongan atau ke kerongkong. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Justru sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, seharusnya kita memperbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan penyesalan serta keinsafan yang sebenar-benarnya, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sendiri beristighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali, dan diriwayat yang lain menyebutkan 100 kali setiap hari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya penerimaan taubat itu akan diterima oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan satu-satu kejahatan disebabkan oleh sifat kejahilan mereka, kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah. Maka dengan adanya 2 sebab itu, mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat mereka. Dan ingatlah Allah
Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat di atas, jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka ruang seluas-luasnya kepada hamba-Nya yang melakukan kejahatan agar bertaubat daripada kesalahan yang dilakukan. Setiap kali melakukan kesalahan, maka terus ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menutup pintu taubat selama mana kita menyedari kesalahan yang telah kita lakukan, lantas terus menginsafinya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak seharusnya kita abaikan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menunjukkan kepada kita sifat pengampun dan penyayang, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita dalam sifat keadaan lemah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah bersalah ataupun melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk memastikan agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taubat nasuha, beberapa perkara yang menjadi adab dalam bertaubat perlulah diutamakan. Antaranya yang pertama, berpakaian bersih dan memastikan tempat yang kita gunakan untuk bertaubat juga dalam keadaan bersih. Menimbulkan perasaan takut dalam diri kita atas dosa-dosa yang telah lakukan, dan merasa risau kalau dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam masa yang sama juga kita perlu sentiasa berharap agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahawa orang yang beriman itu apabila melakukan satu kesalahan, maka ia merasakan seolah-olah gunung yang besar akan menghempasnya. Tapi orang-orang yang munafik, yang fasik itu apabila melakukan dosa dan kesalahan terhadap Allah SWT, seolah-olah lalat yang hinggap di hidungnya, dihembusnya pun lalat itu akan terbang. Yang ketiga, mestilah memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, utamanya pada akhir malam, sepertiga akhir malam. Yang mana waktu ini adalah waktu yang amat baik untuk kita memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana suasana yang hening ketika itu mampu menimbulkan keinsafan dan penyesalan bagi diri kita. Bagaimana firman Allah, "Wabil ashari hum yastaghfirun," dan ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat ahli syurga. Mereka akan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah di waktu sahur, 1/3 akhir malam. Yang keempat, hendaklah orang bertaubat itu bersangka baik bahawa Allah akan menerima taubatnya, dan janganlah berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, perkara yang lebih utama bagi seseorang hamba yang bertaubat, hendaklah berusaha dengan ikhlas untuk mensucikan diri pada perkara-perkara yang mazmumah seperti perasaan riya, ta'ajub dan sebagainya. Ini kerana sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang buruk yang wujud dalam hati ini akan merosakkan kembali taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Najm ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Ia menciptakan kamu berasal daripada tanah, dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu memuji-muji dan membersih-bersihkan dirimu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dia sahajalah yang mengetahui siapakah orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat disimpulkan khutbah pada hari ini,
Yang pertamanya, taubat merupakan satu tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dan ianya mesti disegerakan sebelum kematian atau sebelum kiamat dunia ini. Yang kedua, taubat juga bukanlah sekadar mengucapkan dengan lisan, tetapi ia juga mestilah disertai dengan keinsafan dan kesedaran dalam diri serta diikuti dengan amalan-amalan yang baik agar taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang disertai dengan keinsafan inilah yang dikatakan sebagai taubat nasuha. Sememangnya juga kita sebagai manusia biasa tidak pernah terlepas daripada melakukan kesalahan kepada Allah atau sesama manusia. Yang ketiga, sebaik-baik insan yang melakukan kesalahan adalah apabila mereka bertaubat dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis yang disebutkan tadi, bahawa setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan janganlah kamu memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana kamu mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah kamu mematuhi orang-orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya